Cuma hari ni ada masalah teknikal sikit, kita tak boleh publishkan di Facebook, tapi kita akan uploadkan video di Facebook. Kita tak boleh publish secara streaming, secara live di Facebook. Tapi rekod hari ni akan diuploadkan juga di Facebook dan akan diuploadkan juga di YouTube channel Shikin. Jadi untuk kehadiran 15 minit terakhir nanti saya akan hantar link SPL KPM untuk masukkan IC lah kehadiran tuan-puan semua. Moderator pada hari ini adalah Dr. Nazri. Dengan sekarang kehadiran kita ada 10 orang. Mungkin kita boleh teruskan kot. Kan? Okey. Okey, saya serahkan pada Dr. Nazri. Silakan Dr. Okey, terima kasih Puan Shikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang saya ucapkan kepada semua peserta perkongsian intelek. Ini siri yang kedua. Minggu lepas kita dah buat siri yang pertama. Dan hari ini kita akan bersama dengan Dr. Roslita binti Ali, pensyarah pada Jabatan Ilmu Pendidikan. Beliau akan membincangkan ataupun berkongsi berkaitan dengan penyelidikan nak mula di mana. Mungkin ini satu persoalan kita nak tahu, kita nak buat sesuatu kajian. Apa-apa kajian saja, tak kira lah kajian PhD ke, kajian di IPG ke kan. Kita nak tahu sepatutnya di mana tempat untuk kita bermula. Okey, masa pun dah jam 3.05 minit. Rasanya tanpa melengahkan masa, saya ingin terus memberikan ruang yang secukupnya kepada Dr. Roslita untuk menjawab di mana untuk memulakan penyelidikan. Okey, dengan segala hormatnya saya persilakan. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Terima kasih semula kepada Dr. Nazri memberi peluang kepada saya untuk berbincang berkaitan dengan penyelidikan bertajuk nak mula di mana. Okey. Assalamualaikum sekali lagi dan selamat petang kepada rakan-rakan dan sahabat yang sudah mempunyai PhD, sudah mempunyai master dan dalam perjalanan menuju kepada untuk membuat PhD. Jadi bila mungkin pengalaman yang akan saya kongsi ni mungkin ada yang sama, ada yang berbeza ataupun ada yang lebih kurang. Sahabat-sahabat semua ambillah yang baik dan segala yang kurang tu datang daripada kelemahan saya dan yang sempurna tu hanya Allah sahaja yang sempurna. Okey. Jadi untuk sebagai pengenalan ataupun permulaan kata, kalau kita tengok perjalanan untuk membuat PhD macam-macam kita dengar. Macam-macam kita dengar, macam-macam kita lihat, macam-macam kita baca, kadang-kadang pening kepala. Jadi sebenarnya jalan nak menuju tu, kalau kita tengok jalan nak menuju kepada PhD tu menyebabkan kita gerun. Kadang-kadang kita takut dengan penyelia ataupun taraf universiti tu yang nak Scopus dan macam-macam. Jadi sebenarnya jalan nak menuju kejayaan tu adalah daripada diri kita. Adalah daripada kita. Bukan senang untuk menuju kepada kejayaan. Mesti mempunyai jalan-jalan yang berliku. Tengok sini ada jalan yang berliku yang sangat-sangat menyedihkan untuk menuju kejayaan dan kadang-kadang mengembirakan kepada semua. Okey. Jadi sebab itu adalah pilihan kita untuk terus untuk menuju kepada menamatkan PhD kita dah berjodoh dengan PhD kita, maka kita teruskanlah sahaja. Okey, pintu pertama sebelum kita nak lalui PhD ni, pintu pertama saya ada 5 pintu. Yang pertama, because saya adalah seorang Muslim, saya berpegang kepada konsep diri iaitu baca, membaca surah Al-Alaq, iaitu dalam Quran tu dah menekankan kepada kita bahawa kalau kita nak mencapai satu-satu perkara, kita kena baca. Baca supaya kita ada ilmu di sini. Jadi kita dah buat keputusan untuk buat PhD,
maka kita teruslah membaca, tak kira apa-apa pun, tapi masih lagi dalam bidang kita sebab kita adalah seorang Muslim. Yang kedua, pintu yang kedua ialah kalau kita tengok ialah kalau nak menuju kepada kejayaan, mesti cari sumber yang hampir ataupun tesis ataupun jurnal iaitu yang hampir dengan bidang kita. Kalau saya bidang PAKK, saya kena ada sumber yang hampir dengan saya, sama ada tesis ataupun jurnal. Kalau ikut pengalaman saya ada banyak jurnal tetapi saya ada sedikit sahaja tesis yang berkait dengan topik yang saya nak buat. Yang penting sekali pintu kedua, pandai cari, pandai simpan. Okey, itu pintu kedua. Saya belum langkah lagi ni, baru jumpa pintu. Pintu ketiga ialah apps yang boleh digunakan. Apa apps yang boleh digunakan? Sama ada komputer ataupun telefon. Komputer ataupun telefon. Zaman sekarang apps terlalu banyak. Zaman sekarang apps terlalu banyak. Contoh apps di sini saya dah tayangkan iaitu Notability, Evernote, macam-macam ni. Tetapi yang saya mahir hanya, bukan mahir, yang boleh buat hanya Evernote je lah. Yang lain tu ini yang baru-baru, tak mahir juga saya ni. Okey, ataupun dari segi, tadi ialah dari segi note, nak mengambil note. Sekarang ni kepada writing. Kalau writing, dia ada beberapa apps yang boleh kita guna iaitu Scrivener ataupun Grammarly. Grammarly untuk baiki kita punya grammar, Scrivener ni untuk kita buat penulisan. Tapi dia boleh juga untuk research dan juga boleh juga untuk menulis buku. Itu dia. Okey, seterusnya pintu Sekejap Okey, ini contoh tempat carian Scrivener. Dalam YouTube saya dah copy balik tentang bagaimana nak tahu tentang Scrivener, dan dalam YouTube boleh tengok dan juga kita boleh beli Scrivener ni. Dia membantu sangat-sangat kalau yang terkini lah. Okey, seterusnya ialah pintu 3 juga di bawah Benot. Benot ni semua untuk salin nota. Dia bukan salin nota, dia memudahkan kita untuk LR, literature review. Nak simpan literature review. Ini Benot ni boleh juga dicari dalam YouTube, dalam YouTube. Okey, saya dah bagi link tu. Okey. Seterusnya ialah database, pintu keempat. Pintu keempat mesti Dr. Nazri dah terangkan minggu lepas tentang database ni. Database ni ialah banyak database yang free, yang percuma. Tetapi kena pandai cari di mana, macam Dr. Nazri dah beritahu hari tu. Okey. Okey, seterusnya ialah ini ialah pintu yang Malay punya. Database Malay, Citation Index dan juga Malaysian Journal of Learning and Instruction. Ini pun percuma juga. Dalam jurnal international ni termasuklah yang Scopus MJLI ni. Okey, seterusnya ialah pintu keempat. Pintu keempat ialah sumber library. Dalam sumber library ni, dalam pembelajaran, yang ini sepanjang saya belajar lah, walaupun saya Melayu tapi saya mencari University of Hong Kong. Dia ni free, kena banyak sumber daripada Hong Kong ni rupanya, sumber-sumber yang berkait dengan pendidikan. Dan mereka ni, universiti ni adalah yang murah hati lah. Okey, Library University of Maryland pun sama juga. Kena pandai akses dan saya dah bagi link dia untuk mudahkan siapa yang tak mendaftar dalam universiti tapi dia tak ada, maksudnya dia tak ada akses dan dia boleh akses secara orang luar. Jadi University of Maryland ni pun baik hati. Dan library ketiga ni ialah library, sebenarnya library Genesis ni ialah library, kalau tak silap saya, library Rusia. Dulu dia dalam bahasa Rusia tetapi sekarang ni dah jadi bahasa Inggeris. Masa saya dahulu saya ambil bahan, 5 saja bahan daripada library Genesis, dia akan kata pada saya, pada komputer saya, attack, tak boleh lebih. Saya cuba download lebih daripada 5 memang tak boleh. Jadi kena hold on dahulu baru boleh sambung. Seterusnya ialah Z Library. Z Library pun sama, saya rasa boleh free dan hampir yang terkini yang ada di dalam library ni boleh diperolehi secara percuma. Okey. Seterusnya ialah pengkalan data. Pengkalan data ini saya sengaja letak pengkalan data ini keseluruhannya. Jadi hanya klik
dan terus upload dalam terus link dalam komputer kita, terus dapat. InsyaAllah. Semua saya dah bahagi ni secara percuma. Okey. Yang kelima penting pada saya ialah kalau nak memulakan PhD kita untuk berjaya adalah sokongan daripada keluarga, sahabat dan juga rakan-rakan. Macam saya sendiri pun sokongan daripada suami, rakan-rakan daripada PAKK, ya. Dan juga saya ada di UKM, saya ada kumpulan perkongsian ilmu, saya duduk dalam bilik Carol dan kami ada sifat membantulah. Kalau kami kalau misalnya senior akan tolong junior, junior akan tolong yang junior lagi. Okey, sama-sama menolong dan grup saya alhamdulillah semua tamat. Okey. Seterusnya ialah langkah pertama. Tadi saya kata pintu ada 5, sekarang ni baru kita nak melangkah. Yang pertama sekali, kita kena baca semua tentang bidang kita. Untuk kita mulakan, kita baca semua sebab kita tak tahu lagi kita nak pilih apa. Jadi kita baca tentang semua yang berkait dengan bidang kita, sama ada thesis, jurnal dan report, ya, termasuk report. Okey. Kemudian baru kita pilih tajuk ataupun kita pilih topik. Bila kita nak memilih topik ni bukan senang. Kadang-kadang topik yang kita pilih tu mungkin tidak dipersetujui oleh kita punya supervisor. Okey. Jadi di sini kalau kita tengok supervisor tak berapa nak setuju dengan kita. Jadi kita ni mesti tahu bahawa sekali-kali kita kena tahu bahawa topik tu jangan menyusahkan diri. Topik yang kita nak pilih tu jangan menyusahkan diri dan jangan sekali-kali rasa kita nak gegarkan bumi. Sedangkan LR dia, literature review dia tu tak ada. Jadi kita kena faham kenapa kita perlu pilih topik yang ada LR yang banyak. Supaya masa dalam bab 5 nanti dapat menjawab persoalan dalam bahagian perbincangan. Perbincangan tu nak memerlukan literature LR yang banyak. Jadi LR saya cadangkan ambil LR yang baru. Kalau ada 2020, ambil yang 2020. Okey. Seterusnya ialah selepas pilih topik, langkah yang ketiga ialah menyimpan bahan-bahan dan perekodan. Saya suka bercerita ni melalui gambar. Kalau kita tengok, kalau kita nak simpan bahan kita, kita kena pastikan bahan tersebut adalah orang kata tempat yang paling selamat. Saya pernah berlaku pada diri saya masa saya nak siapkan untuk pembentangan Waiwa, dia hilang pada suatu pagi hari itu, dia hilang terus daripada komputer saya. Tetapi alhamdulillah hilang tu dalam masa beberapa hari tu, dia tak ada apa pun. Dia macam dah ambil kita punya data semua tu, dia kosong. Dia datang dengan apa orang kata memang tak ada tinggal apa satu pun kat kita. Tapi nasib baik saya backup data tu melalui banyak sumber lah. Saya selalu email pada diri, saya simpan dalam pendrive, saya forward pada suami saya. Kita geng, kita bagi kat dia supaya dia baca benda yang kita buat kan. Jadi apa-apa yang kalau hilang kita ada record. Okey, untuk langkah 3 ni juga kita kena cari juga cari tajuk yang dirasakan berkait dengan topik yang kita pilih walaupun bidang lain. Contohnya ialah saya buat bidang keprihatinan, concern based abduction model, tajuk saya tentang model concern based tu, CBM. Jadi saya baca tentang PAKK dan juga saya cari dalam bidang lain. Contohnya saya dapat daripada bahasa Inggeris yang sekolah menengah, ataupun keluar terus daripada bidang pendidikan. Mungkin hari itu saya dapat tentang alam sekitar, keprihatinan dan bidang alam sekitar. Masih lagi kita baca. Simpan satu dalam almari kita. Saya panggil almari, saya suka lebih
bercerita tentang simpan dalam almari ataupun kita panggil folder. Folder ni pula ada folder umum dan juga ada folder khusus. Folder umum ini adalah folder yang berkait dengan semua tajuk tentang concern based adaptation model. Apa-apa saja saya masuk. Tapi apabila dia menjadi folder khusus, saya akan masukkan dia kepada folder khusus, maksudnya yang dekat dengan saya, yang dekat dengan bidang saya. Ya, jadi saya akan baca. Paling penting ialah start with a good record keeping. Apa yang kita baca, kita simpan. Apa baca, kita simpan. Sebab tu saya beritahu tadi, apps tu penting. Ada orang guna Enox, ada orang guna macam-macam. Zotero, ada orang guna Mendeley. Okey. Jadi paling penting ialah masa kita langkah penyimpanan ni, kita kena tahu tahun penerbitan. Itu penting. Kalau saya akan ambil 2020 dulu macam tu, yang terkini. Lepas tu saya ambil baca abstrak dia, method dia, dapatan dia, perbincangan dan juga cadangan kajian lanjutan. Buatlah note sedikit. Sebabnya kalau kita tak buat note, nanti kita tak tahu apa yang telah kita baca dan kita lupa. Masa tu sebab kita nak jawab nanti dalam bab 5. Kita tak sedar yang perbuatan kita ni membantu untuk penulisan kita di bab 5. Dan tahun ni penting sebab tahun kita buat boleh kesan LR tu melalui snowball. Kalau kita nak literature review ni ada cara dia. Jadi ada satu tu tentang snowball di mana kita ambil tahun yang terkini 2020, kita boleh kesan LR yang hampir sama dengan kita pada tahun 2019 dan juga tahun 2018. Itu teknik snowball dalam literature review. Okey. Okey, saya dah beritahu tadi yang folder khusus tu adalah folder yang sangat dekat dengan kita. Jadi kita kena perhati betul-betul. Okey, seterusnya ialah langkah 4. Langkah 4, kita kena organize. Kita kena menguruskan mind map ataupun outline. Pada setiap bahan kita tu kita kena uruskan dengan betul. Kita boleh buat mind map ataupun outline. Bergantung kepada individu. Okey. Seterusnya kalau kita biasanya untuk mind map ni juga dicadangkan lah, bagi saya cadangkan, buatkan catatan tentang pendapat sendiri berkait dengan topik yang anda baca. Kalau kita dapat sedikit input tentang pembacaan kita yang berkait dengan soalan kita yang dikemukakan dalam satu-satu jurnal ataupun tesis, buatkan catatan dalam mind map ni. Untuk outline biasanya mungkin saya tak tahu orang lain, tapi untuk outline kita biasanya letakkan untuk outline kita letakkan topik tesis. Letakkan topik tesis, tajuk apa, contohnya keprihatinan. Lepas tu senaraikan perkara-perkara dalam outline ni tentang apa yang menyokong tesis kita. Dapatan-dapatan yang menyokong tesis kita akan letakkan contohnya dalam angka Roman 1, 2, 3, 4 macam tu. Lepas tu kita cari lagi dalam outline ni, senarai lagi idea atau hujah yang menyokong setiap perkara utama, kita letakkan dalam A, B, C. Ingat, dalam masa outline ni kita letakkan berbeza dia punya keyword tu, labeling tu. Dan sekiranya masih lagi kita jumpa berkaitan dengan idea sokongan terhadap tesis kita boleh letak 1, 2, 3. Dan seterusnya kita kembangkan tesis kita. Jadi kita nampak ada perbezaan lah. Kalau tidak nanti kita tengok sama je ABC belaka. Okey. Seterusnya ialah langkah 5. Langkah 5, kita dah nak start rangka tesis berdasarkan fokus dan juga kemahiran diri. Okey. Macam mana nak kata kita nak merangka tesis berdasarkan fokus dan kemahiran diri. Okey, biasanya di sini yang pertama letakkan poin penting.
berkait dengan fokus kajian, contohnya skop yang kecil daripada bidang kita. Saya PAKK, saya nak kaji tentang apa? Saya nak kaji tentang pedagogi. Pedagogi kita pecahkan lagi. Pedagogi saya nak tengok apa? Saya nak tengok pendekatan bermain. Okey, ataupun macam saya tadi, saya nak tengok keprihatinan guru terhadap pendekatan bermain. Lepas tu kita pecahkan lagi kan, di bawah poin tu kita letakkan subjek siapa yang kita nak kaji ataupun responden yang kita nak kaji tadi. Terhadap siapa? Terhadap siapa tadi kita kena tahulah kalau saya guru lah, saya kaji guru. Okey, kalau cikgu nak, kalau sahabat-sahabat nak mengkaji tentang pelajar yang sekolah menengah pun boleh, terserahlah. Tapi yang pentingnya mesti ada IV dan DV. Pemboleh ubah bersandar, pemboleh ubah bebas, IV dan DV. Okey, seterusnya di mana kajian kita nak lakukan? Ini kena fikir kalau kajian itu tajuk, misalnya tajuk kita sama dengan kawan kita, kadang kita buat tajuk sama, katakanlah kita buat tajuk sama, saya buat untuk di Malaysia tapi kawan saya itu mungkin buat di luar negara, jadi dia masih lagi tak ada pelagiat lah, tak adalah tapi kita kena pastikan bahawa kalau kita dah setkan tajuk tapi tajuk kita tu orang nak buat sama dan tempat yang sama juga macam kita, dia tengok siapa yang dulu sempat siapkan. Kalau tidak nanti kita kena tukar tajuk lain. Pernah berlaku pada kawan saya, dia uploadkan pada mana tak saya pun tak ingat dah, tapi orang tahu tajuk dia dan orang buat dulu pada dia dan siap dulu pada dia. Proposal tak sempat dia. Kesian. Okey. Jadi kena hati-hati, kalau boleh kita tak boleh terlalu terbuka tentang tajuk kita war-warkan dahulu macam tu. Kita boleh beritahu secara umum dahulu sebab ini adalah peribadi kita. Lepas tu kemahiran diri. Kemahiran diri pun penting juga. Bentuk yang kita nak dilaksanakan sama ada daripada kuali ataupun kuantitatif ataupun kedua-duanya. Contoh skop, contohnya pendekatan pedagogi. Jadi kita kena faham betul-betul tentang pendekatan ini. Dan kita kena tahu juga bagaimana kita nak teruskan dia, sama ada di mengikut kaedah kuali ataupun kaedah kuanti. Sama ada nak kuali sampak kuanti ataupun kuanti sampak kuali, antara dua pun boleh juga. Tetapi ikut kemahiran masing-masing, prefer yang mana. Yang pentingnya kita tak tahu, kita kena belajar, kena tahu. Macam saya sendiri pun adalah seorang yang bukannya pandai. Saya belajar, saya menerima ilmu daripada Dr. Ramlan. Dia memang baik hati dan sangat-sangat membantu saya. Saya pergi, kalau saya nak buat apa-apa, saya tanya dia. Saya pergi ke rumah dia untuk belajar. Saya tak malu pun untuk belajar sebab saya fikir saya memang tak tahu. Dan dia sangat-sangat membantu orangnya. Jadi di samping itu, langkah 5 ni di samping kita nak letakkan poin kemahiran diri, dan kita kena tahu juga tentang LR, literature review. Ini penting sangat. Kadang orang kata kenapa literature review dulu? Memang bagi saya pendapat saya sebab dalam kita membuat tesis ni, kita buat body dulu. Nanti saya beritahu. Kita buat body, kita buat body, bukannya yang lain-lain. Jadi body tu penting. Body termasuklah LR. Okey, seterusnya saya pergi kepada yang ke-6, iaitu researching facts dan juga example. Di sini saya akan buka almari saya. Almari khusus saya, bukan almari umum. Saya dah sorting, saya dah masuk kepada almari khusus. Cuba tengok dengan teliti, saya perincikan balik fakta-fakta yang daripada pembacaan saya. Saya tengok balik dapatan pengkaji-pengkaji yang lain, saya simpan indeks dengan betul untuk mudah dicari. Indeks ni boleh guna EndNote lah. Jadi ayat-ayat pada masa yang saya jumpa yang bersesuaian, ayat-ayat pendapat, petikan daripada bacaan-bacaan tu, saya simpan URL dia. Kenapa simpan URL dia? Sebab URL dia ni kadang-kadang pada masa kita buat pengkajian tu, kita ada URL dia. Tetapi
kemudiannya URL dia tidak wujud lagi. Jadi penting bagi kita sebab kita nak simpan dalam bibliografi dan juga kita nak tunjuk bukti bahawa memang pada tarikh tersebut kita dapat fakta tersebut. Ya, ini pernah berlaku pada saya juga. Sebab apa? Masa kita cari tu dia ada dalam internet. Lepas tu kemudiannya dia tak valid dah. Tak ditarik balik oleh siapa orang yang membuatlah, menghantar kat situ dalam internet lah. Langkah 7. Okey, seterusnya langkah 7, masa ni kita dah fikir nak draftkan, baru nak draftkan penulisan. Nak draftkan penulisan. Pertama sekali masa kita nak draftkan penulisan, buatlah penyataan masalah secara ringkas. Sebab apa? Kita tahu penyataan masalah ni sebenarnya kita akan di komen, diperbetulkan balik. Jadi kita buat dulu secara ringkas penyataan masalah. Cuba cari dalam kajian-kajian berkaitan dengan kalau penyataan masalah ni kita boleh cari dalam mana dalam kalau dalam tesis tengok cadangan kajian lanjutan. Di situ dia beritahu kita dicadangkan untuk membuat kajian tentang sekian-sekian. Jadi mesti ada masalahnya ataupun bagaimana dia nak menyelesaikan masalah tu dengan lebih baik lagi. Jadi kita cari kat situ. Yang kedua, kita draftkan objektif secara kasar mengikut reka bentuk kajian. Kita draftkan objektif, kalau tahap PhD-nya, objektifnya banyaklah. Kena banyaklah, tak bolehlah macam budak degree 2, 3 dah okey dah. Okey. Dan draftkan objektif pula mengikut kualitatif ataupun kuantitatif mengikut metod yang kita nak buat. Okey, seterusnya ialah kita buat satu proposal yang ringkas dahulu. Asalkan ada rangkanya, sebab tak semestinya kita diterima. Contohnya macam saya, gembira masa masuk universiti UKM dahulu, gembira ingat tajuk yang kita buat tu akan diterima. Rupa-rupanya senang je lecturer kita tolak ataupun diubah suai. Pernah berlaku pada saya tu, ini saya kongsi pengalaman, dan saya masa tu saya keluar daripada bilik pensyarah saya, penyelia saya keluar masa tu hujan tau, tapi saya tak rasa pun hujan. Tahu kenapa? Sebab sedih sangat. Dah lama dah bergelumang dalam bidang topik yang kita nak buat tu, tapi tak diterima. Jadi kena tahu tu. Seterusnya ialah tentang langkah 8. Langkah 8 ni ialah semak semula. Semak semula maklumat yang kita dapat, susun balik apa yang telah kita dapat. Kadang-kadang tu tak berapa nak menepati ke, kita kena reject. Contohnya ialah kita kena buat bacaan semula. Kalau macam kadang-kadang dapatan yang kita dapat tu sebenarnya mungkin tak diterima sebab dia bukan daripada yang valid. Ada yang yang bukan berwasit. Okey, tak boleh. Jadi kita kena pastikan bahawa dapatan apa yang pembacaan kita tu kita kena semak semula, susun balik maklumat yang kita baca tu. Pastikan masa kita buat langkah 8 ni, pastikan ayat dalam penulisan kita sudah tepat dan bersesuaian dengan ayat-ayat research. Kadang-kadang orang buat, dia tak mengikut ayat research pun silap juga. Terutama masa mentafsir dapatan, data. Ayat-ayat research tu sangat penting. Okey. Seterusnya ialah langkah 9. Langkah 9 ini berkait dengan penulisan. Dah mula nak menulis, kita bina masa ni, kita dah bina pengenalan, kesimpulan dan bibliografi. Sebab apa? Langkah 9 ini adalah kita kata di hujung-hujung. Sebabnya kita pada masa awal tadi saya dah beritahu bahawa kita buat badan dia ataupun kita buat rangka yang tengah dahulu yang berkait dengan objektif, semua-semua tu, metod tu badan tengah. Di hujung baru kita siapkan pengenalan, kesimpulan dan juga bibliografi. Bibliografi ini kita buat dulu tapi kita baiki balik sehingga dia betul mengikut apa style. Okey. Okey, last yang ke-10 ialah proofreading. Okey, proofreading.
proofreading. Kalau proofreading di sini ialah kalau kita tengok ialah kita menulis draft akhir. Draft akhir dalam membuat pembetulan dan ada times out dia. Draft akhir ni ada times out dia. Kita tak boleh lambat lagi nak buat. Tak ada, kita tetapkan masa bila kita sepatutnya, kalau kata dalam masa sebulan lah kita cuba ikhtiarkan draft akhir ni. Dan kita perlu peka dengan bacaan terakhir kita perlu periksa tata bahasa kita perlu tahu tentang tanda baca. Macam saya mata tak apa nampak. Jadi selalunya saya punya supervisor saya akan beritahu, engkau tak nampak ke titik koma semua? Saya jalan je, titik koma semua saya tak nampak. Saya terpaksa besarkan kalau saya nak baiki yang tu. Dan pada masa proofreading ini juga kita kena baiki dari segi struktur ayat dia. Okey. Seterusnya kalau kita tengok ialah harapan kita lah, harapan kita supaya jalan yang kita nak buat PhD ni adalah lancar, tenang. Kalau ada perhentian pun jadikanlah dia ni sebagai tempat yang berteduh sementara, dan kita teruskan lagi perjalanan dan jangan mengalah sebab kita dah berjodoh dengan PhD. Itu adalah pilihan kita sendiri. Ada orang jalan dia sangat lurus, tapi biasanya jalan lurus ni saya tak percaya dengan jalan lurus. Mesti ada masalah juga. Sebab saya pun masa saya buat PhD dulu pun bila saya ada satu masalah berkait dengan data, saya carilah Dr. Ramlan. Tolonglah saya macam mana data saya ni nak buang outlier, tak normal, macam tu. Okey. Tu saja saya rasa. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Rita atas perkongsian dan penyelidikan nak mula di mana. Okey, banyak yang telah dikongsikan oleh doktor. Daripada pintu, ada berapa pintu tadi? Maksudnya 5 pintu tadi yang dikongsikan dan ada 10 langkah. Macam mana proses nak memulakan pendidikan. Okey, kalau tengok pada chat di sebelah itu ada beberapa persoalan yang ditanya. Sebelum itu saya ingin mohon maaf kalau dirasakan pembertangan daripada Dr. Rita tadi terlalu laju. Tapi saya tahu mungkin beliau mengejar masa kerana perlukan masa hanya sejam. Dan banyak yang nak dikongsikan. Okay, tak apa, nanti saya akan cuba minta slide yang dibentang tadi untuk dikongsi kepada kawan-kawan. Okey. Kalau tengok di sebelah itu ada persoalan daripada Encik Syamrul Nizam. Dia tanya berkait dengan app, aplikasi ataupun website yang doktor tahu untuk mendapatkan citation terkini. Kalau ada yang doktor boleh kongsikan. Okey. Yang mana tu apps tu Apps tu App ataupun website. Apps ataupun website. Website ataupun apps. Okey. Apps yang terkini yang boleh digunakan macam saya beritahu tadi, saya dah bagi link Scrivener untuk penulisan, untuk note. Ya. Sekejap Okey. Untuk notes, untuk research, kalau untuk research kita mula dengan Google Scholar. Google Scholar boleh research. Zotero ni macam Mendeley, dan Mendeley sendiri ataupun Quiga pun boleh. Tapi saya zaman saya dahulu hanya Mendeley. Zaman sekarang dah ada Zotero yang lebih kurang macam Mendeley. Dia untuk LR, literature review. Kalau untuk notes juga, selain untuk note tadi untuk research untuk notes dia ada Evernote. Evernote ni dia gambar gajah. Ataupun Bearnote. Bearnote ada, EndNote pun ada yang saya ada hanya EndNote je. Okey. Itu saja. Okey, terima kasih doktor. Harap Encik Syamrul boleh ambil take note. Okey. Soalan kedua juga daripada Encik Syamrul.
Okey, kalau ada sampel yang menarik diri di tengah-tengah jalan, Oh. Oh, macam mana doktor selesaikan masalah ni? kalau nak menarik diri di tengah jalan. Saya nak bercerita dari segi pengalaman saya. Saya ada Ya, 3 orang. Okey, 3 orang masa di UKM dahulu. 1 laki-laki, 2 perempuan. Saya antara yang 2 perempuan tu lah. Sebenarnya dari segi pemerhatian saya dan juga pengalaman saya, yang tarik diri ni biasanya dia alone. Jadi sebenarnya kalau kita berkawan insya-Allah kita boleh berkongsi macam-macam. Sebab kita antara satu sama lain memang kalau kita berkawan mesti ada bantu-membantu, dan biasanya kalau senior kita dia present, kita mesti akan pergi tengok. Jadi daripada pemerhatian, lihat dia present dan dia beri balik pada kita maklum balas, dapat membantu kita untuk tak tarik diri. Tapi daripada 3 kawan saya ni, 2 tarik diri, tinggallah saya seorang. Dalam early masa saya PhD pun tinggal seorang-seorang, tapi saya berkawan dengan bukan bidang saya. Tapi dia punya kepandaian tu hebat sangat-sangat. Terutama dari segi menyimpan LR ataupun analisis data. Jadi dia sangat membantu saya. Saya ni memang tak minat dengan statistik. Jadi susah. Jadi saya pun tak tahu tentang kualitatif, tapi saya berkawan dengan orang-orang yang kuali. Saya bertanya, masa saya belajar pun saya bertanya dengan Dr. Nuri. Saya hello pada dia, Nuri macam mana aku nak buat analisis ni? Saya bertanya Dr. Nuriza. Saya tanya kawan-kawan kawan-kawan daripada UKM, saya cuba bertanyalah. Tapi saya ada grup, saya berkawan dengan satu grup di bilik carer UKM tu yang tidur di surau. Saya grup tidur di surau. Sorry lah, saya memang grup tu. Jadi kita orang memang rapat dan kita memang bekerjasama sangat-sangat. Tu je cara boleh tarik. Kalau seorang memang arwah awal, syahid awal. Tapi kalau kita bersama-sama, kawan-kawan memang bantu. Nak analisis ke, nak buat kualitatif, kuantitatif, semua ada pakar di situ. Okey, tu saja saya rasa. Okey, terima kasih doktor. Mungkin yang dimaksudkan oleh Encik Syamrul tadi berkait dengan penarikan diri sampel, bukannya pengkaji. Mungkin soalan saya kurang jelas. Tapi doktor buat kuasai ke doktor buat kajian tinjauan Saya sebenarnya kajian doktor kuasai ke? Saya sebenarnya buat mixed method. Tapi Tok Guru saya Dr. Ramlan. Tak, saya bukan orang yang expert. Saya jenis lupa. Jadi saya kena berguru dengan Dr. Ramlan. Dia kata dia ajar saya buat. Dia ajar saya buat. Lepas tu saya belajar kualitatif secara manual. Saya tak guna Atlas TI sebab saya hanya guna saya punya kualitatif untuk support kuantitatif. Jadi saya rasa kalau tanya saya lebih mahir kualitatif daripada kuanti. Kuanti ni saya kalau kita tak amal kita lupa. Saya memang hala ketua juga, nak lupa dah ni. Okey, itu je. Okey, masa masih ada. Kita akan berakhir pada pukul 4. Kita fokus kita hari ini ialah berkait dengan penyelidikan. Kita nak mula di mana, kan? Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Roslita tadi, dalam penyelidikan ni kita tak boleh terlalu ambitious, tak boleh terlalu ambitious, kan? Kita kena sedar kemampuan diri, kan? Okey, ada tak apa-apa lagi yang doktor nak kongsikan kepada peserta? Hari ni saya tengok ada lebih kurang 20 orang lebih yang menyertai sesi perkongsian intelek. Ada tak apa-apa yang doktor nak tambah lagi? Pengalaman ke? Dari segi literature review lah. Okey, kalau kita nak mencari, biasanya literature review ni kalau kita dapat kita ada password, kita boleh dapat penuh satu-satu artikel ataupun tesis
kan. Tetapi kalau kita bukan orang universiti baru nak mula, kalau kita cari dalam internet biasanya dia hanya bagi kita sedikit. Tapi daripada pengalaman saya yang bagi banyak ialah ProQuest. ProQuest thesis, ProQuest ebook, ProQuest education journal. 3 benda ni dia bagi pada kita dengan free, dan biasanya kalau thesis orang putih dia bagi full thesis kat kita dengan instrumennya sekali. Jadi kita boleh simpan sepenuhnya. Tapi kalau yang Melayu dia agak kurang. Nak dapat full thesis memang kurang. Biasanya kita dapat abstract saja. Abstract tu pun kita manfaatkanlah dengan betul. Sebab kita boleh tahu keseluruhan tesis tu berdasarkan abstrak tu. Sebab abstrak tu bila kita nak bina abstrak dia ada langkah-langkah. Apa yang pertama, kita nak kaji apa, sehingga kepada apa sumbangan tesis kita ni terhadap orang luar. Itu dia. Itu abstrak. Jadi sangat penting abstrak tu baca. Abstrak daripada tesis yang penuh tadi ataupun daripada jurnal. Okey, tu je. Okey, saya pun dah bagi link saya dah bagi link link apa ni orang kata link untuk setiap apps yang saya nyatakan Ada yang Bennote saya ada dan juga tentang Scrivener pun saya ada Okey. Nanti bolehlah kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat cuba untuk masuk dalam tengok bagaimana apps tu berfungsi membantu tesis kita ataupun penulisan artikel kita. Okey, itu je Dr. Nazri. Ada lagi ke? Okey, okey, terima kasih Dr. Roslita. Ada apa-apa soalan lagi ke? Kalau nak tanya boleh on boleh on mic kalau nak tanya secara Cik Syamrul kata soalan banyak tapi okey boleh ataupun saya kongsi sikit lagi. Dr. Nazri, saya nak kongsi sikit lagi. Boleh? Tentang tentang kita pernah dengar APA kan? APA style. Kita selalu suruh student kita menulis mengikut APA style. Betul? Okey, dan setiap universiti mempunyai style masing-masing. Jadi bukannya salah bukannya salah kalau kita tengok dia ni kenapa tulis macam ni. Mungkin dia ada style yang berbeza. Kalau macam nak menulis artikel, kita ada Chicago style. Dia ada style-style penulisan. APA memang kita dah alert sangat sebab kita memang dah tahu sangat sebab kita punya IPG pun guna APA style. Kalau UKM dia ada gaya yang tertentu. Jadi saya mula-mula dulu pening juga. Yang ni ke depan, yang ni ke belakang. Okey. Dan dalam dunia penyelidikan ada 2 yang utama, iaitu APA style dan juga MLA style. MLA style ialah satu format standard juga macam APA style, tetapi dia punya dia dikembangkan oleh Persatuan Bahasa Moden dan dari segi penulisan dia ada sedikit perbezaan lah berbanding dengan APA style. Contoh yang saya boleh bagi kalau MLA style ialah nama penulis ditulis dengan lengkap di bahagian belakang ataupun di bahagian hadapan. Dia sangat berbeza. Tahun terbitan ditulis di bahagian akhir macam tu. Ataupun sumber online tadi cukup menampilkan tahun, tarikh, bulan dan tahun, tak payah pun letak diakses tarikh kita capai tu bila. Tu perbezaan antara APA dengan MLA. Tu dia. Tu saja Dr. Nazri. Okey, terima kasih Dr. Roslita. Perkongsian tambahan berkait dengan reference. Tak ramai. Saya sendiri pun tak berapa mahir sebab saya cuma biasa dengan APA style. Okey, sebelum kita berakhir rasanya saya cek tengok chat ada tak soalan.
Okey, Encik Faizal ada bertanya tentang kalau tajuk ditolak oleh SB pada peringkat awal, bagaimana doktor hadapi keadaan yang perik tu? Pengalaman. Dari segi pengalaman Kan? dari segi pengalaman, saya sebenarnya sebelum saya buat di UKM, saya buat di UPSI, sangat aktif dari segi bayaran saja. Jadi pada masa tu dah buat satu tajuk yang menggembirakan hati lah. Masa tu tak tahu apa kan. Buat tajuk yang menggembirakan hati. Lepas tu forward lah untuk UKM, ditolak kali pertama. Saya punya supervisor tu tolak terus. Tak ada ni, dia kata tajuk ni tajuk lama. Okey, tolak kali pertama. Kali kedua pergi lagi, bawa lagi. Saya buat tajuk tentang bacaan kepada kanak-kanak untuk waktu malam. Okey. Pergi lagi, tolak lagi. Kali ketiga saya pergi lagi. Kali ketiga saya baiki yang fun learning. Tolak lagi. Dan last tajuk dia terima selepas saya menghadap dia suruh saya bentang, dia ada bersama dengan saya, dia baiki. Dia kata macam ni, itu gunanya. Dia baiki, maksudnya dia puas hati, kita pun puas hati. Tapi masa saya nak menghadapi tajuk kita ditolak tu memang cukup sedih lah. Tak ada manusia tak cukup sedih sebab kita dah menghabiskan bacaan kita yang sangat banyak. Sebab kita ada bacaan umum, bacaan khusus. Yang macam saya beritahu tadi, banyak dah saya collect. Banyak dah saya, masa dulu saya suka print. Sebab saya suka baca kertas, melalui kertas. Jadi saya print banyak dah sangat-sangat. Tapi bila tajuk kemudian tu, topik kemudian yang nak dipersetujui itu, saya dah tak print dah, saya simpan dalam, sebab tu saya kata saya simpan dalam almari saya, almari folder saya. Saya lebih suka menggunakan perkataan almari sebab saya punya pegang pada macam tu, ni almari 1, ni almari 2, macam tu. Almari khusus, almari umum. Sedih tak saya kira, tapi yang pentingnya saya pegang pada satulah, kita ada agama kan. Jadi mengaji tu perkara penting sekali, mengaji. Lepas tu saya perkara baik yang saya dapat daripada masa buat PhD ialah bangun malam. Bangun malam, dan takkan kita nak belajar kita tak ingat Tuhan, kita pun orang kata kena tunduk pada orang yang mencipta kita. Jadi secara automatik kalau kita dah tahu dah diri kita macam mana kan, sedih kan, mengadu pada Allah, mengadu pada suami, mengadu pada kawan, itu pun boleh riliskan tension. Tapi saya tak pernah mengadu pada SW saya. Sebab SW saya kalau saya jumpa, tapi SW saya ni adalah seorang yang baik. Saya ada 2 SW baik sangat-sangat. Dia selalu datang, nak tengok apa dah buat progress. Kita pun beritahu dia progress, berdebar tak sekira lah. Tetapi dia sangat baik, sangat membantu, dan dia selalu pesan dengan saya, you nak buat yang ni, you tengok YouTube macam mana orang buat. Dia selalu kata macam tu kat saya. Saya pun belajar melalui YouTube. Dia kata macam tu. Saya kata bahasa Inggeris saya tak berapa pandai. Belajar je lah, dia kata, tengok je lah, ulang kali nanti faham. Itulah saya punya perkataan SW saya. Saya ada 2 orang tapi SW saya yang seorang tu dah pencen, tinggal seorang lagi, Dr. Aliza, yang masih ada di UKM dan sangat-sangat baik. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih pengalaman tajuk dia tolak. Saya sendiri pun ada juga pernah ada pengalaman itu, tapi itu biasalah. Okey, ada lagi soalan doktor. Ada yang bertanya, apa faktor penolakan? Kenapa tajuk itu ditolak? Dia nak tahu kenapa sesuatu tajuk itu ditolak oleh SB. Satu macam saya kata tadi, faktor tajuk tu dia kata lama, benda tu orang dah kaji. Bagi saya nak cuba kaji di tempat saya kan, di tempat kita. Tak boleh, dia kata tak nak. Yang kedua, faktor dari segi LR. Dia kata awak nak buat ni, awak dah cari literature review. Sebab tu saya kata tekankan tentang LR. Literature ada tak untuk dapatkan jawapan awak nanti di perbincangan. Terdiam saya sebab kita cuba nak cari sesuatu yang baru. Dan
paling penting jugalah, paling penting bagi saya, saya macam saya selepas saya tajuk saya dipersetujui itu sebenarnya, selepas saya lepas berbincang dengan dia dan juga saya ambil sendiri, saya kontak sendiri orang yang buat model tu, Dr. Hot. Kalau pernah, memang dia orang yang hebat, Nevada professor dah sekarang ni, Hot and Hall. Hall, Dr. Su pun dia pun guna model tu juga. Saya kontak sendiri Dr. Hot tu, walaupun bahasa Inggeris saya memang tunggang terbalik dan ada dia kata dia tak faham. Saya by email tapi dia sangat bantu. Jadi dia tolong saya beritahu pada SV saya dah kontak orang ni. Saya dah kontak dengan orang yang buat model ni dan dia bersetuju macam ni kajian saya. Itu yang menyokong tajuk saya. Dr. Hall ni dah bantu saya. Dia memang orang yang sangat bagus. Kita kontak dia waktu malam, dia di Amerika kan. Jadi kita kontak dia waktu malam pukul berapa pun dia tetap balas pada saya dan dia beri you nak buat macam ni. Tapi ada perbezaan lah pendapat Malaysia dengan pendapat luar negara. Contohnya saya kata saya nak guna Dr. Hot ni, dia buat concern based application model tu. Jadi saya kata model ni dia ada instrumen. Boleh tak saya nak run pada tentang guru saya di Malaysia? Dia kata you tak perlu ubah. Tapi bila saya beritahu lecturer saya ada perbezaan. Dia kata kena ubah. Sebab Malaysia punya style, kalau dia bina, dia kata kena ubah suai instrumen tadi. Tak boleh terima, maksudnya dia tak boleh menerima perkara yang orang instrumen dah buat tu adalah tak perlu dicek pakar lagi, macam tu. Tak boleh. Di Malaysia tak boleh. Tapi di luar negara, instrumen yang kita bina tadi, kita ubah-ubah, dia boleh guna pakai terus. Ini perbezaan pendapat antara dalam negara dan juga luar negara. Penting jugalah. Okey, tu je. Ada soalan lagi ke? Okey, terima kasih Dr. Roslita. Atas jawapan itu. Rasanya dah tak ada sembarang soalan. Okey, saya Dr. Roslita kerana sudi berkongsi berkaitan dengan pendidikan nak mula di mana dan berkongsi juga pengalaman beliau sepanjang mengikuti PhD. Okey, saya juga ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua peserta yang sudi join sesi perkongsian intelek yang kita adakan. Okey, di situ saya ada iklankan untuk sesi yang akan datang. Kita akan bersama dengan Dr. Suryati yang akan berbicara berkaitan dengan navigation pain. Kita beliau akan mungkin ada yang dah biasa tapi tak apalah, kita sama-sama menambah pengetahuan, tak rugi kan. Okey. Rasanya sampai di sini sahajalah sesi perkongsian intelek kita mengalu-alukan sokongan daripada kawan-kawan untuk sesi-sesi yang akan datang. Okey, terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada Dr. Roslita kerana sudi menjadi panel untuk sesi perkongsian intelek ini. Okey, terima kasih. Saya akhiri perjumpaan kita pada petang ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.